ومن هداه إلى محمد وعلى آل سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Buku surat 20. Hari ini saya tak tahu. Saya ingat tengok dalam buku surat ini. Surat 20 bayang 20. Sebab dia tekan saya ini surat 24. Dia tekan saya baca ini surat 24. Jadi dia tekan kebanyakan kerawak tu kok. Rawi itu surat 20. Rawi ini tahu tak? Kat mana tak? قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Dan bahawasanya setengah daripada mereka yang mati itu diazabkan di dalam kuburnya, dan setengah mereka itu di dalam nikmat. Dan bahawasanya setengah daripada mereka yang mati itu diazabkan di dalam kuburnya, dan setengah mereka itu mereka yang mati di dalam nikmat di dalam kubur. Ini sambungan di antara perkara yang wajib kita beriman, perkara yang wajib kita aktifkan. Yang mana persoalan beriman dengan perkara yang laku selepas daripada mati, termasuk dalam rukun iman beriman dengan hari kemudian. Masuk dalam beriman dengan hari kemudian. Jadi di antara yang wajib kita beriman, yang wajib kita aktifkan, orang yang mati diazabkan di dalam kubur, dan setengah mereka itu di dalam nikmat. Yang terdahulunya wajib kita beriman orang yang mati akan ditanya di dalam kubur selepas daripada selesai dikebumikan. Lepas daripada selesai dikebumikan, maka malaikat Munkar dan Nakir akan tanya berkaitan dengan siapakah Tuhan, apakah agama, dan tanya berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pertanyaan di dalam kubur ni tengah mengatakan tanya berkaitan dengan syahadat, bagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tengah kanannya mengatakan persoalan alam barzakh adalah persoalan ditanya akan kesilian berkaitan dengan pegangan. Dan setengah mengatakan pertanyaan di alam barzakh adalah tanya sebahagian daripada persoalan pegangan. Setengah mengatakan di alam barzakh akan tanya semua persoalan pegangan. Setengah mengatakan semualah sebahagian daripada persoalan akhirat. Kata Ikrimah ditanya berkaitan dengan iman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan persoalan tauhid. Kata Ikrimah mengatakan bahawa yang akan ditanya di alam barzakh adalah berkaitan dengan keimanan dengan Nabi dan berkaitan perkara tauhid pegangan. Ini persoalan di dalam alam barzakh. Tanya berkaitan dengan tauhid, tanya berkaitan dengan iman. Begitu juga ini persoalan barzakh. Sama juga dengan persoalan khatimah kesudahan. Khatimah kesudahan.
Husnul khatimah, su'ul khatimah, ada dua kesudahan. Dua khatimah, dua kesudahan. Husnul khatimah dari Imam Asy'ari dan rahimahullah, husnul khatimah adalah al-maut al-iman. Itu husnul khatimah, mati dalam keadaan iman yang selamat. Sebaliknya su'ul khatimah, mati dalam keadaan kufur wal iyadzubillah. Ini kira hak pegangan masing-masing. Jangan berkira zahir. Jangan berkira zahir. Hak zahir molek itu mudah-mudahan. Hak zahir molek mudah-mudahan. Kadang-kadang mati dalam sembahyang, mati ketika membaca Al-Quran, mati di tanah haram Mekah, haram Madinah, mati di malam dan hari Jumaat. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi biasa ilmunya mati dalam keadaan tak molek. Mati dalam keadaan tak molek. Dia mati accident. Accident pula kerana dia mabuk. Tak molek tu. Lepas tu macam mana tu? Tak. Orang ni mati jahat, kesudahan. Jangan dituju. Hukum mudah-mudahan Tuhan ampun dia kesalahan dia. Mudah-mudahan kita nak hukum jangan. Mati tepat tak boleh tenang. Mati tepat tak boleh. Dia kelak dandu, tua dah dia kelak dandu, kena bahala, kena cakap serangan jantung. Mati dalam kelak dandu dua-dua ni. Su'ul khatimah, jahat kesudahan. Jangan dituju gitu. Su'ul khatimah, mati kaki. Su'ul khatimah. Lepas macam mana dia mati dalam kelak dandu, kena bergigit dulu. Mudah-mudahan Tuhan ampun dosa dia. Kita jadikan pengajaran kepada orang tidur. Tengok contohnya kesedor, apa kedua orang yang mahu. Ada Tuhan yang mahu di tempat seumpama itu pengajaran kepada orang lain. Lepas tu dia tu macam mana? Kongkol. Jangan tu kongkol gitu. Ada kongkol pasti dah. Pasti dah. Sungguh dia macam mudah-mudahan Tuhan ampun dia. Kalau mati kematian keadaan soleh, selama baik kitanya, mati husnul khatimah. Dan itu sebenarnya husnul khatimah ini masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab persoalan mati dia adalah persoalan akidah pegangan masing-masing. Kalaulah ketika khatimah kesudahan, mati dalam keadaan selamat iman, husnul khatimah, baik kesudahan. Sebab godaan syaitan di kesudahan adalah godaan pegangan. Dia nak mengaku dia Tuhan, dia main mengukur, dia mengaku dia Tuhan. Iblis syaitan ni digoda anak Adam supaya mengaku dia Tuhan. Mengaku dia Tuhan, masuk kufur, mati husnul khatimah, jahat kesudahan. Jadi pada masa itu persoalannya adalah kekuatan iman masing-masing. Perkiraan iman, perkiraan tauhid, bukan hanya persoalan di alam barzakh saja. Kita nak mati dan persoalan sekarang. Sekarang ni persoalan kita ni adalah iman, persoalan akidah. Barulah pergi kepada amal ibadah kita, semaya puasa, betul itu garis sedok. Baru pergi pada semaya puasa dengan ilmu ataupun tidak. Saya puasa dengan ilmu, zahirnya sah sembahyang dia. Macam mana dengan pahala, atau pergi kepada ilmu tasawuf. Tapi sebelum pergi kepada sembahyang sah ataupun tidak, persoalan yang pertama, pegangan iman itu macam mana. Kalau berpegang akidah yang kufur wa iyadzubillah, itu sembahyang puasa pun tidak sah, bukan wajib kena qada. Kemudian kalau nakil kemudian pegangan terlalu pegangan yang kufur wa iyadzubillah. Persoalan yang pertama, pegangan iman.
Nak mati pun persoalan iman, persoalan barzakh pun kena mengatakan tanya berkaitan sekalian pegangan, kena mengatakan malaikat akan tanya sebahagian berkaitan dengan pegangan. Tapi kita akhir zaman kadang-kadang berapa nak kira mana dalam persoalan pegangan, persoalan tauhid. Kami boleh nyatalah kadang-kadang. Kadang-kadang kelahnya banyak, tiap-tiap malam ada kelah, subuh ada kelah. Sampai masa bertanya berkaitan dengan ilmu tauhid dia, ilmu tauhid ada dia baca buku baca tauhid tu baca gitu dia, buku-buku moden. Dia baca tauhid tu dia baca gitu dia. Dia tak haliki sebagaimana dalam kaedah kitab 20 contoh kitab hari atau tauhid yang kita baca ni. Tak kira, tak kira dalam persoalan pegangan. Sebab itulah ketika nak mati, yang kita ajarnya La ilaha illallah. Apa ni? Nak menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajar kita tu. Ajar La ilaha illallah. Allah dia Tuhan kita. Bila Allah dia Tuhan kita, semuanya malu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelebihan kalau mati dengan la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dakhala jannah, akan masuk syurga dia. Tapi dakhala jannah, masuk syurga ni jikalau mulut berkata la ilaha illallah serta hati pun berpegang dengan la ilaha illallah. Kalau mulut hanya kata la ilaha illallah, pegangannya tidak ada, perkataan itu tidak ada sebarang manfaat sedikit pun kepada yang berkata. Tapi bagi kita ni, alhamdulillah dia mati. Mudah-mudahan dia kata la ilaha illallah. Sebaliknya, kalaulah orang mati ni kita talqinkan dia, kita ajar dia dekat nak mati la ilaha illallah, dia ni dia tak nyawa. Macam nak kata tu pun macam lekat tekuk. Tak payah kata la ilaha illallah tu jadi macam lekat. Mestianya dia berat tu. Kalau dia nak sebut la ilaha illallah, dia macam nak kata tapi letak tekuk suara dia. Berat tu, jangan tertongkong begitu. Sebab apa? Kita ajar dia la ilaha illallah, hukum sunat, bukan hukum wajib. Hukum sunat kita ajar dia, bukan hukum wajib. Sebab perkiraannya bukan la ilaha illallah tu, pegangan dia la ilaha illallah. Cuma kita disunatkan aja, mudah-mudahan mulut dia kata la ilaha illallah, jadi memkuatkan lagi hati dia akan la ilaha illallah. Mudah-mudahan. Tapi tu mulut dia kata pun mudah-mudahan hati dia la ilaha illallah. Hari-hari ni kadang-kadang orang kita contohlah mati accident tu kan, kena mati. Bila dia kena accident, orang pun jemput. Allah pun beri segera. Dia nampak dia dah berat ni. La ilaha illallah. Kita dibisik di telinga dia. Tak yang mati tak ngucap. Dia kata siangnya ke dia. Yang ada rumah itu. Sunat aja. La ilaha illallah. Sehingga kan kalau yang belum lahir sekalipun sudah memari budak tu, sunat juga kita ajar la ilaha illallah. Sebab manfaatnya tidak kanak-kanak kali dapat masuk syurga bersama dengan orang yang awal. Jadi perkiraannya iman, akidah, kita nak mati, persoalan barzakh pun persoalan berkaitan dengan iman, persoalan berkaitan dengan akidah. Kemudian ini tanya lama mana, tanya ni berapa kali, setengah pandangan mengatakan tanyanya sekali sahaja. Pertanyaan di alam barzakh
hanya sekali sahaja. Tapi hadis Ahmad mengatakan bahawa tanyanya 3 kali. 3 round tanya. Itu dalam kata daripada hadis Ahmad. Kenapa mereka tanyanya sekali sahaja. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i kita talqinul mayyit ba'da dafni. Hajar mayat selepas bumi ini disunatkan hajar 3 kali. Tapi jarang diamalkan di tengah kita. Kalau biasa diamalkan di Kelantan. Mereka ajar 3 kali ajar. Dia baca sekali habis, dia baca sekali habis, dia baca sekali habis, buku talqin. Tengah-tengah kalau dah cepat, dia ajar talqin tadi 3 orang ajar. Baca serentak, ada 3 kali. Ada suatu dia amal, hari ini dia ajar sekali, esok dia ajar pula, lusa dia ajar pula 3 hari. Waktu kurang dibunuh oleh teman-teman guru. Sebab kita nak sahaja ke Timur-Timur, waktu nak esok, waktu nak lusanya. Sebab apa? Sebab kadang tu tengah ditanya. Istaghfiru li akhikum wa inhul an yus'al. Dia kata. Selepas mati sesuatu bumi dia kata, minta ampun oleh kamu akan kamu kerana sayang tengah ditanya selepas susah ke bumi. Jadi tanya ajar esok sekali, lusa sekali. Ada lagi buat seumpama tu. Biasanya 3 kali tu dia baca sekali. Kadang-kadang dia orang kamu baca, kadang-kadang dia pilih 3 orang yang baca. Sunat baca 3 kali, tapi kita di tengah ini biasanya ajar sekali sahaja. Kalau kamu ajar tu terpulanglah sebab talqin selepas bumi khilaf di kalangan ulama fiqh, Asy-Syafi'iyah, Hanabilah, sunat talqin selepas bumi. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki tidak ada talqin selepas bumi. Ada khilaf ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i saja sunat talqin. Talqin salah. Ada. Ini benda khilafiyah. Kalau benda pun tak benda khilafiyah. Tidak amat masyarakat berbeza pandangan ulama mereka. Kita tengok dalam mazhab Syafi'i kita balas mana. Mazhab Syafi'i kita, Ashabul Syafi'i mengatakan sunat. Sebab kita bermazhab Syafi'i kan? Sajalah talqin. Khilafiyah, kita nak bawa mak lain. Jadi masalah pula kepada masyarakat. Masyarakat bukan mesti sangat boleh khilafiyah ni. Sebab tu ulama-ulama dulu dia lalu, ulama-ulama tu dia lagi banyak, ilmunya mantap, ilmunya penuh, tidak ada. Sebab tu tidak timbul kekeliruan dalam masyarakat. Orang sekarang ni ilmu kecek, ilmu ikat, kocok dia kuatnya. Kocok kuat, sebab air itu tak penuh. Bila air tak penuh, kocoknya kuat. Di balik ngaji, tepat di ngaji itu, kemungkinan mazhab Hanafi Maliki. Tak tu nak talqin, di balik kapur, talqin. Ini yang merosotkan masyarakat. Bukan hukum itu salah, hukum itu tak salah. Mungkin khilafkan. Tapi, mengelirukan masyarakat, sebab masyarakat kita ini secara umumnya, bukanlah tanda-tanda. Dia tak faham kata mazhab Syafi'i sunat, mazhab Hanafi Maliki tak sunat, tidak faham mana itu. Sekali mazhab Syafi'i sunat, tempat kita amal lah. Dia tak mau amal. Bila berlaku lagi contohnya, kalau kita balok lah kilah. Dan kalau kilah baru sudah ada. Ini masalah ni. Wasiat lagi. Wasiat. Tapi saya mati, jangan talqin saya. Terpaksa boleh. Wasiat. Yang tukang mengajar kata talqin tak sunat ni pun, sahur lah dia. Kalau ada sibuk, ingat Allah besar tu, wasiat jangan talqin. Ingat je. Allah besar tu, jangan talqin. Itu lah sebab hak itu dia. Kata sibuk lah, kata sibuk orang dok. Kata kata talqin lah. Lagi wujud, alhamdulillah kata. Boleh balik cepat. Mana macam bandu ini. Ingat tu. Arwah wasiat tu, jangan talqin. Arwah wasiat tu, jangan talqin. Dok talqin lah. Lepas tu bumi.
boleh balik cepat. Jom juga. Hati arwahnya ditahlil panjang pun dah kata buku Allah. Dia nak dia boleh balik cepat. Lagi lama dia berapa tahun dia tahlil kata buku. Sebab arwah tu nak pesan pun. Dia pesan jangan talqin. Pesanlah jangan talqin dan jangan tahlil selepas bumi balik dulu. Dia pesan gitu. Allah itu balik cepat. Ingat tu boleh balik cepat ni kita semua ni. Lama pun katanya. Kita ni ada boleh balik cepat. Dia tahlil pula. Hak talqin yang dia tahu. Sebab pesan jangan talqin. Ini masalah lah. Jadi, hanya meninggal. Hak meninggal yang pertama tu tidak ditalqinkan. Meninggal yang kedua tu baru nak ditalqinkan. Tapi mengayuh hak mana yang pertama, kerana kedua tu saya ingat kisah ni. Tapi kisahnya, hak meninggal yang pertama tidak ditalqinkan. Meninggal yang kedua baru nak ditalqinkan. Sebab meninggal pertama dia ditalqinkan. Sebab ada anak arwah yang balik mengaji luarnya, bila tak tu nak talqin. Jadi adik-adik ni pakailah kau balik mengaji ni, tak talqin, tak talqin. Lepas tu tahu, lama tahu lah kau balik mengaji sebab apa? Amalan pun tak ada, akhlak pun tak ada. Jadi adik-adik pun tahu lah nampak mengaji pun lama. Mati pun yang kedua. Nanti mau mengayu sama dulu lah. Mati yang kedua, adik-adik pun talqin pula. Talqin mati yang kedua. Orang kampung pun cakap. Orang tua ni tak hati lah pokok ni. Adik-adik ni tak hati. Kalau dulu tak talqin, yang kedua. Kalau kedua yang talqin, maknanya macam belak-belak. Belak-belak. Sebab ni mau mengayu ni. Kalau mati yang pertama, ada mau mengayu lah. Tidak talqin dah, tak ikut orang yang boleh luar. Masa yang kedua tu dia talqin dah. Dia dah orang dah kelak, yang itu baru dah talqin. Sebab ni baru dah talqin. Orang apa dia? Budak sebelah kan? Budak sebelah. Macam ayam yang kedua lah baru talqin. Bukan situ. Situ ni kau balik ngaji luar ni. Kata, tak ada talqin. Ni dia masalah. Tapi bagi saya ni, dia sambut talqin. Alhamdulillah. Kita balik awal saya lah. Malah kita doa tu dah lah. Ada satu isteri itu, anak dia ni memanglah talqin ni tak sunat. Anak dia ngajar, kalau tidak sunat, kalau tidak sunat. Paling ayah dia mati. Dia takut orang kapur baru ke dia orang kali. Dia tak talqin, dia suruh saya. Tak tahu. Oh, tak talqin pun apa? Tak mau talqin pun apa? Dia nak tak mau talqin. Tapi dia tak mau talqin, mungkin dia nak orang kapur kata dia. Itulah saya. Saya tahu kan dia tak mau talqin. Baik, Allahumma ada. Dia dah kata, sebab talqin. Sebab kebetulan masa tu setelah malam. Malam, setelah 2 kira. Tapi mana dia tak mau talqin. Tapi kerana main kapur dia tak boleh, malu dia kan. Tapi kita pakai ada talqin ni. Dan untuk selang tu tak boleh. Dia boleh tu boleh kecil saja. Orang banyak boleh gitu. Kamu talqin. Kata dia nak talqin, talqin lah. Sebab kita nak ajar dua orang cengok-cengok atau bubur tengok. Itu bukan kalimat ajar orang cengok tu. Disebut tu talqinul mayyit ba'da dafni. Ajar mayat selepas kami ajar mayat bukan ajar orang hidup. Ajar mayat bukan ajar orang hidup. Ada alasan itulah, tak apalah. Kalau sunat talqin pada mayat tu, kita baca soalan barzah ni supaya orang di atas dulu. Bukan? Kita bukan nak talqin orang hidup. Kita nak talqinul mayyit. Ajar mayat. Bukan ajar orang hidup. Orang hidup ada apa macam tu? Orang hidup istighfar contohnya, berdoa contohnya, selawat itu bukan bau dengan orang bocor, bukan ni. Bukan dengan orang bocor. Ada nak kata nak ajar orang hidup, bukan? Kita nak ajar orang mati, talqinul mayyit. Ini dalam mazhab Syafi'i kita, mazhab Hambali sunat talqin.
Jadi ditanya setengah pandang mengatakan satu kali tanya, setengah pandangan mengatakan 3 kali tanya. Kemudian tanya itu berapa hari? Ikut pandangan Jalaluddin As-Suyuti, ditanya orang mukmin akan ditanya selama 7 hari, orang kafir akan ditanya selama 40 hari. Orang mukmin akan ditanya selama 7 hari, orang kafir akan ditanya selama 40 hari. Kemudian pertanyaan malaikat ni pula menggunakan bahasa apa? Tanya orang mati ni menggunakan bahasa orang tu sendiri. Menggunakan bahasa orang mati itu sendiri. Itu pandangan yang muhkamat. Sama pandangannya ditanya dengan bahasa si mati itu sendiri ataupun bahasa yang lain, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama pandangan mengatakan tanya adalah dengan bahasa si mati itu sendiri. Kemudian terdahulunya tanya alam barzakh ni melainkan jemaah yang tertentu. Ada setengah-setengahnya tidak ditanya di alam barzakh. Dalam kitab ni kata setengah daripada mereka itu adalah orang yang mati syahid. Syahid ni mati syahid dalam peperangan. Mati syahid dalam peperangan. Mati syahid dalam syahid makmakan. Syahid dunia dan akhirat yang tidak akan ditanya di alam barzakh. Kemudian yang tidak ditanya di alam barzakh ni adalah para anbiya. Para anbiya dan orang-orang yang mati syahid tidak ditanya di alam barzakh. Adapun contohnya orang yang mati syahid akhirat, mati kerana penyakit, mati kerana taun contohnya. Orang yang mati tadi orang yang membaca surah Qul Huwallah dalam sakit matinya 100 kali. Orang yang sentiasa membaca surah Tabarakah tiap-tiap hari. Orang yang dipanggil murabitin. Murabitin ni orang yang menjaga sempadan. Tuhan mengatakan tidak kena juga persoalan alam barzakh. Tapi pandangan yang utama yang tidak kena persoalan barzakh hanyalah para anbiya dan para syuhada sahaja. Adapun golongan-golongan tadi, orang yang mati sahun contohnya syahid akhirat, orang yang mati dalam sakit mati dia baca Qulullah 1 kali, orang yang contohnya melalui baca surah Tabarakah, kena juga persoalan barzakh, tapi persoalan yang ringan. Persoalan yang ringan. Yang betul-betul tidak kena persoalannya adalah para anbiya dan para syuhada. Murabitin orang jatuh sempadan lah untuk keselamatan negara. Itu murabitin. Orang jatuh sempadan. Takut musuh masuk musuh, itu murabitin. Di antara yang dinyatakan bahawa lepas daripada persoalan alam barzakh pada semua pandangan. Di pandangan yang rajih yang kuat dalil, golongan-golongan ni kena persoalan barzakh, tapi persoalan yang ringan sahaja. Mana? Ialah kadang-kadang atas dunia utama orang yang berkenaan kadang-kadang dia tanya juga, tapi tanya sembang dia. Tak, kadang-kadang kena panggil untuk temuduga untuk tanya. Kenalah temuduga, kenalah tanya, itu peraturan dia tau. Tapi tanya dia pun sembang. Bukan tanya pun dia sembang. Tapi kalau Allah tak kenal, dia kawat cerita. Dia kawat cerita. Tanya sekali lagi, dia tak kenal tu. Kalau orang tertentu, orang dikenalnya, tanya kena tanya. Itu peraturan. Tapi tanyanya, tanya buah je. Kalau tanya dia sembang saja. Maknanya,
Golongan belum tertentu ni tak lepas daripada soalan, tapi soalan yang ringan sahaja. Yang betul-betul lepas daripada persoalan barzakh adalah para anbiya dan para syuhada. Tapi dah kita di sini, setengah daripada mereka itu orang yang syahid di sisi ini. Dan bahawa setengah daripada mereka yang mati itu diazabkan dalam kubur. Dan setengah mereka itu, setengah orang yang mati tadi di dalam nikmat. Sebab apa kubur di Nabi kata, imma rawdatun min riyadil jannah au ufratun min hufarin nar. Nabi kata al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah au ufratun min hufarin nar. Kubur ni sama ada kebun daripada kebun syurga ataupun lubang daripada lubang neraka. Jadi orang yang mati ini setengahnya diazabkan, setengahnya dinikmatkan di dalam kubur. Orang yang diazabkan dalam kubur ni ada setengahnya diazabkan selama-lama sampai kiamat, ada setengahnya diringankan azab kemudian ataupun diangkatkan azab kemudian. Sebab orang yang mati ni, orang yang mati, dia ada 3 golongan orang yang mati. Satunya mukmin yang saleh. Yang kedua mukmin yang fasik, mukmin yang derhaka. Yang ketiga orang kafir, orang munafik. Orang kafir, orang munafik seksaan alam barzakh sampai kiamat. Seksaannya sampai ke dalam neraka. Sampai kiamat, kemudian seksaan di mahsyar pula, kemudian seksaan di dalam neraka kekal selama-lamanya. Ini orang yang kafir, orang yang munafik. Golongan yang pertama, mukmin yang saleh. Ini mukmin yang saleh. Mukmin tetap dah. Isyarat dia dah. Iman akidah, isyarat dah. Tapi dia mukmin yang saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Mukmin yang saleh ni ini rawdatun min riyadil jannah. Sebab dia ini persoalan alam barzakh, persoalan akhirat. Syurga ke tak syurga, syaratnya adalah mukmin. Syurga syaratnya mukmin. Sama ada syurga ke syurga serta-merta ataupun syurga kemudian selepas kena bakar di dalam neraka jahanam itu, syarat syurga adalah mukmin. Kemudian nak syurga serik apa? Syurga dulu, syurga neraka tanpa kena bakar di neraka jahanam, maka dia kena mukmin yang soleh. Mukmin yang taat. Syaratnya mukmin. Jadi alam barzakh apa? Syaratnya mukmin. Mukmin yang saleh, rawdatun min riyadil jannah, kebun daripada kebun syurga. Satu nak cerita syurga ni kena tekan iman satu, saleh satu. Oh cerita buat syurga. Syurga hak sebenar-benar di akhirat ataupun kebun syurga di alam barzakh. Dan kita buat syurga ni kena kita buat iman, kena kita buat amal soleh. Nak buat iman, ngaji tauhid boleh. Nak jadi soleh, ngaji ekor setahun boleh. Lepas tu 3 ilmu ni wajib fardu ain kepada kita. Tauhid, ekor setahun, hari-hari ada 3 ni. Mukmin yang saleh, oh kita buat syurga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Jazaohum, balasan mereka. Mereka apa? Tengok di awal ayat tu kan. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Oh, itu balasan mereka syurga. Masih sebab syurga.
Ini kita syurga. Tapi kita buat imamnya tidak. Nak memastikan solehnya tidak. Mengaji pun tidak. Syurga tu. Kok Nabi diperintah? Kita khabar dengan syurga kita pada satu. Wa basyirin lazina amanu wa amilus shalihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Beri kabar gembira olehnya ya Muhammad. Kita khabar gembira kepada satu, kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, bahawa balasan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kita nak cerita bab syurga, dan kita bab barzakh, nak cerita bab kematian, jangan kita bab kematian saja. Kita buat syarat untuk hadapi kematian. Iman dan amal soleh. Ngaji tauhid, ngaji fiqh, betul boleh, juga amal boleh. Jangan kita buat barzakh, syarat untuk hadapi barzakh. Iman dan amal soleh. Dia nak dapat rawdatun minal jannah, mukmin yang soleh. Hati tadi. Hak kafir munafik, itu seksaan selama-lamanya. Mana kafir? Bukan kata kafir waktu motor ekor itu saja. Pak kafir ini termasuk mereka yang berpegang akidah yang kafir, walaupun mereka dosa sekalipun. Tak baik. Bayang dosa di Mekah, akidahnya tak lagi. Lebih baik kalau berpegang akidah yang kafir, kafir. Serta seksaan selama-lamanya, lepas dia mati sampai ke neraka selama-lamanya. Ini kita mukmin ni. Kita orang yang berpegang dengan akidah al-sunnah wal jamaah, akidah yang benar. Semayang puasa, itu daripada soleh. Tapi nak daripada soleh ni mukmin dulu, mukmin yang soleh. Mukmin dulu, kita yang soleh. Semayangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, amal-amal ibadat yang lain, fiqhnya tomeh, hati ikhlas, tasawufnya tomeh. Tapi kalau iman yang tak ada, satu golongan yang tiga, kafir ataupun munafik, itu kekal seksaan selama-lamanya. Kemudian golongan yang kedua, mukmin yang derhaka. Dia mukmin, akidah dia domin, tapi amal ibadat dia kadang-kadang soleh, kadang-kadang derhaka, gitulah. Maka mati dalam keadaan derhaka kepada Allah. Maka kena seksaan barzakh. Tapi orang yang melihat derhaka tadi ni, terkadang seksaannya diringankan kemudian dengan doa daripada orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup bukan di kalangan orang-orang yang soleh, sentiasa berdoa keampunan kepada orang yang hidup dan orang yang mati. Al-ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup di kalangan mereka dan yang mati. Hidup dengan mereka mana ni? Dengan mereka yang mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum. Bila mana tu? Mukminin, mukminat lah. Wal amwat dan yang mati. Sebab itulah kita dengan orang-orang yang soleh-soleh itu jangan buat musuh pula. Bahawa terkadang kita dapat manfaat dari doa dia, walaupun dia tak kenal kita, walaupun kita tak kenal dia sekalipun. Jadi terkadang dengan doa-doa orang-orang hidup tadi, seksaannya diringankan dan terkadang seksaannya diangkat. Seksaan diangkat ni kalau doa ataupun tiga amalan yang terputus walaupun kita mati. Tiga amalan yang terputus pahala walaupun kita mati. Di antaranya anak yang soleh, sedekahun jariyah. Jadi pada masa kita mati itu, maknanya kita ni mukmin tapi derhaka, dosa banyak. Jadi matinya kena seksaan. Tapi dah dosa beradab dah, dosa budi dah, pahala tak budi. Dosa budi dah, pahalanya tak budi. Mana pahala tak budi? Amal ibadat anak cucu kita. Pahala tak budi kan? Mari-mari Allah. Sedekah jariah kita.
Kita infak, buat masjid, buat surau, buat madrasah, itu semua tempat-tempat pengajian. Jadi orang ambil manfaat, pahala tak pasti semua. Dosa berkira, pahala tak pasti semua. Akhirnya banyak pahala daripada dosa, terangkatlah keadaan alam bangsa. Jadi orang mukmin yang ada harga ni, selagi tidak kiamat, selagi itulah dia ada peluang. Selagi tak kiamat. Tapi kata kiamat, saat tak terakat juga, juga adalah sebab masyar. Siapa di masyar kiamat, tak ada dah waladun salihu, tak ada lagi. Kiamat dah. Ada di sana kopi jariah. Tak ada dah. Jadi selagi tak kiamat, waladun salihu ni selama-lama. Waladun salihu ni selama-lama. Sadaqatun jariyah ni ya. Kadang-kadang bangunan gula lama, butuhlah gula dia. Kadang-kadang molek lagi je. Allah butuh dah. Projek baru. Siapa butuh tu? Ada butuh dia juga butuh. Molek lagi ni. Masjid tu lah. Kok klinik dibuat. Dengan tenaga sendiri. Dengan wang ini sendiri. Pahala pada ada bubur ni. Molek-molek ada. Dia butuh. Siapa butuh? Ada cucu. Siapa cucu juga? Kenapa? Ada cucu nak faham projek. Ibu tu ada. Aku dia buat projek kau. Dia butuh. Lu bersih dalam keterjarian. Tapi kalau waladun solihun, anak soleh sampai kiamat. Kenapa? Anak cucu, keturunan kita. Keturunan kita. Mana ada keturunan? Anak 5 orang, cucu. 5 kali 5, 25. Cucu. 25 kali 5 pula. 5 tahun. Itu banyak 5 tahun. Ada 5, anak 25, 25. 25 tu hanya kita kata. Cuci, keturunan kita. Selagi tak kiamat, lagi itulah ada keturunan yang mana pahala sampai kepada kita. Itu anak yang soleh lah. Anak yang soleh ni mana anak yang mukmin. Muslim yang mukmin. Iman juga ada juga anak soleh ni. Itu orang mukmin yang mati dan kena berkata kepada Allah. Terkadang keadaan itu diringankan kemudian. Dan terkadang keadaan itu diangkat. Dengan datang ni pahala-pahala yang berpanjangan. Adapun mati kafir, mati dengan lipat munafik, keadaan kekal selama-lamanya. Tapi sini kita tak kena faham oleh perkiraan betulnya adalah iman, perkiraan betulnya adalah akidah pegangan. Kemah molek bab pegangan, kemah molek bab iman kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setengah daripada azab kubur itu bahawa menafik oleh 2 lambung kubur hingga berselisih segala tulang rusuknya. Wallah.